Tersebut dalam kitab Raqaiqul Akhbar, pada hari kiamat seorang hamba akan dipanggil. Oleh kerana amalan buruknya lebih banyak, maka diperintahkan dia masuk ke neraka. Sebab amalan buruk dia banyak, Allah perintahkan dia masuk ke neraka. Kemudian selai rambut di pipinya berkata, "Ya Tuhanku, utusanmu Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah mengharamkan mata itu dalam neraka, dan sesungguhnya aku telah menangis kerana takut kepada engkau." Lalu Allah mengampuni dan menyelamatkannya daripada api neraka berkat sehelai rambut. Kemudian Jibril AS mengumumkan, Fulan bin Fulan telah selamat berkat sehelai rambut. Dalam kisah ni sebenarnya, lelaki itu menangis. Bila menangis, air mata dia tu kono ke rambut dia tu. Rambut tu jadi saksi yang dia tu menangis. Tu dia kata, aku pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Tu kata cerita tu. Nah, jadi makna dia menangis tu kono rambut-rambut tu. Tubuh badan kita ni akan jadi saksi akhirat tu. Janganlah risau. Tak payahlah kan pagi malam karang kita menangis saja ditadah lah rambut tu, tak payah. Makna jangan risau. Kita dah menangis tu, dah ada lah tu saksi tu. Insurans kita nak selamat. Menangislah. Ya Allah, banyak dosa dan ya Allah ngumpet. Banyak ada cerita buruk pasal orang ya Allah, dan tak nak lagi dah ya Allah. Ingat ciri-ciri kita kan, syarat-syarat kita bertaubat. Pertama, kita menyedari kita buat salah, satu. Kedua, menyesali perbuatan itu, menyesal. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mahu mengulangi perbuatan itu. Cukup tiga-tiga ni baru cukup syarat kita taubat tu. Apa itu buat lagi? Buat balik yang tu tiga ni tadi. Sadar buat salah, kan, menyesal dan berazam untuk tidak mau mengulanginya lagi. Buat lagi, ulang balik. Macam mana kita ni manusia kan, kadang kita dah tak nak ngumpet dah, kawan-kawan bawa cerita sadap. Macam mana haji apa tu lah, haji tu haji mana, haji tuan tua tu, kenapa dia kahwin? Biarlah dia kahwin, apa masalah kau? Dia kan memang bapa tunggal, dah lama tak ada bini, biarlah dia kahwin. Kau tak dah habis cerita dan pada bini dia umur 25 je. Iya kau dah cerita dah terbabit dia balik. Tadi tak nak gumpet dah. Dengar je bila kahwin dah sadap cerita, nampak tak? Keluar lek cerita tu, Allahu Akbar. Iya, yang seorang pula lagi copek mulut malam pertama mampus tu. La ilaha illallah. Jangan, tak baik cakap macam tu tau. Dia dah pilih mudah-mudahan bahagia. Cuba cakap, alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Kan elok macam tu. Perempuan cakap, saya suka dengan suami saya tu lemah lembut. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pakak tak terang. Macam mana? Kan? Tapi bukan orang sini lah, tempat lain. Allah. Kadang-kadang kita tengok yang nikah tu, dia cakap ni anak lelaki tu. Kahwin lah tu. Apa tu? Yang perempuan tu tagak macam tu kan, elok. Baik. Tu jodoh kan cakap apa? Kalau dah jodoh kan, buat apa pun dia tetapkan kahwin kan. Kalau dah tak ada jodoh, kau macam mana pun lah, kau tambah sekali tak mahu dah. Itulah dia kan. Tu yang berlaku di semasa saya camah di Melbourne tu. Ada mak ayah tu cakap dia kalau boleh dia nak lah anak dia kahwin dengan orang Melayu juga. Di kalangan kawan-kawan, keluarga. Masalahnya budak tu membesar sesama sendiri tu, dia besar daripada kecil sama-sama. Jadi hati dia tak ada kat situ. Jadi perasaan ni tidak boleh dipaksa. Bak kata Mira Filzah kan, macam tu. Saya faham awak tak boleh berubah, tapi saya takut saya yang berubah. Macam tu lah ayat, lebih macam tu lah kan. Macam tu lah ayat saya terdengar ayat tu. Betul lah. Allah. Saya tak tengok. Mau ngumpet tu, ngumpet. Terangan. Usah tu ya. Betul, tengok Mira Filzah ya, tak tengok lain. Ya, apa family saya buka masa tu sekali sebelum keluar ceramah tu buka tengok TV tu, dia ulangan tengok YouTube pun saya tak tahu letak keluar tu. Tu saya mau ni drama sekarang. Sekarang ni drama. Saya bawa lah jamaah saya. Itu kan, kalau perempuan golak tu makna dia tengok lah tu kan. Kalau orang tak tahu, ayolah mungkin tak tengok kan. Okey. Kemudian tersebut pula dalam kitab Bidayatul Hidayah, manakala hari kiamat didatangkan api yang bergemuruh hingga menggetarkan hati setiap umat.
Ketika mereka mendekatinya, gemuruh semakin keras hingga terdengar dari jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan dah dengar bunyi ngauman api neraka. Setiap orang hingga para nabi berkata nafsi nafsi. Semua orang cakap nafsi nafsi, sendiri-sendiri kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sahaja yang berkata ummati ummati, umatku. Dia cari umat dia, umatku umatku. Kemudian keluarlah api bagaikan gunung. Umat Muhammad berusaha untuk menolaknya sambil berkata, demi orang-orang yang khusyuk dan demi orang-orang yang berpuasa, kembalilah engkau wahai api neraka. Demi umatku yang bersolat beribadah pada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Nabi halau. Tapi api itu tak peduli dah. Makin okey, makin dia datang. Makin Nabi halau, makin dia datang. Kan? Kembalilah kau wahai api neraka. Tapi api itu tidak juga kembali. Jibril alaihissalam berkata, sesungguhnya api hendak membakar umat Muhammad. Lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa segelas air sambil berkata, ambillah air ini, percikkan ia kepada api itu. Ambil air ini, kau percikkan ke api itu. Kemudian Nabi SAW mengambil air itu, dia percikkan dekat api itu. Seketika api itu menjadi padam. Padam api itu. Lalu Nabi heran, Nabi bertanya, wahai Jibril, air apakah ini? Jibril AS berkata, itulah air mata umatmu yang menangis kerana takut kepada Allah. Dan sekarang aku diperintahkan untuk memberikan air itu kepadamu supaya engkau memercikkan ke api hingga padam dengan izin Allah. Itu sebab penting menangis itu. Air mata yang sikit boleh memadamkan api neraka yang tak terbayang besar, yang mana kemarakan api neraka itu terdengar dari jarak 500 tahun perjalanan. Bayangkan tu. Kita dah nampak ni, besar ni. Rupanya 500 tahun perjalanan lagi baru sampai. Tapi bayangkan, boleh diselesaikan dengan segelas air mata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangislah banyak-banyak. Rasulullah SAW sering kali berdoa, ya Allah, berikanlah aku rezeki dua mata yang menangis kerana takut kepada engkau sebelum air mata ini habis. Maknanya selagi kita boleh menangis, menangislah. Kan, selagi hidup ni menangis. Kadang kita senang benar menangis ke benda-benda lain. Menangis orang sakit, menangis tengok suami, menangis anak berjaya pun nangis ya. Kan dapat baby, dapat cucu, nangis halak cucu dan kan nangis sampai lupa ke suami. Dapat cucu lupa ke suami. Mana wajib, suami ke cucu? Suami tahu tak apa. Kadang-kadang suami dah tengah malam dia masih lagi dia lah cucu nenek, alah cucu nenek. La cucu nenek. Yang atuk dah cana cakap khabar aku 10 dah cucu gitu. Kan kesian atuk sudah ya atuk hampir sabar. Lah bangih atuk kau faham pula tak faham gitu. Atuk dah masuk dalam bilik dia, cucu nenek. Alah cucu nenek. Atuk bagi signal pada dalam bilik. Yang nenek adalah cucu nenek terus mengigau atuk kau. Tak faham ni dah. Ya sah betul lah. Sudah Allahu Akbar baru dah letak cucu pahal atuk Kan ni nampak atuk empat suami masuk dalam bilik toilet berlari. First class service. Masuk, abang ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu tanya. Barulah tu isteri dambaan syurga. Bang ada apa-apa boleh saya bantu? Tak apa. Kau tahu yang kau jual kau. Makah pono. Pahalo tu. Ataupun bang ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau baring sekarang sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur jangan. Contoh. Yang faham tak faham sudah. Kan? Yo. Jadi makna kata menangis. Rezeki kita boleh menangis, menangislah, kan? Menangis kerana Allah.